welcome back to Makji Production. Ting. Kenapa kita berdua? Hari tu Sarah dengan Rina. Lepas tu Kak Ia tak ada. Aku tahulah tak ada. Aku pergi dusun durian. Ni diorang. Kalau yang siapa tak ada tengok IG makcik-makcik sekalian, Makcik Rina, Makcik Sarah, Makcik Ira, Makcik Nisa, korang mesti tahu apa yang terjadi pada kita orang waktu last weekend hari tu. Dan kenapa kita orang agak lama tak upload gambar, tak post video baru sebab kita orang terlampau busy sebab ada seorang ni berdarah manis. ni Pak kerpak bungger. So korang tahu kan kenapa ada yang tanya, serius ke? 2 years. Nak tahu bila? Nanti kita akan umumkan. Tapi kali ini tolong fokus dengan apa yang makcik nak bagi tahu sekarang. Kita walaupun tak ada Cik Sarah, tak ada Cik Ina, Makcik Production tetap dijalankan dengan nekat, keazaman dan kesetiaan. Okey, so kali ini kita orang masih dalam segmen seram. Kisah seram kita kali ini iaitu tentang kisah nenek kebayan. So kalau korang nak tahu tentang kisah apa nenek kebayan kali ni, so let's go. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. So kisah kali ni Kak Ia ambil daripada salah satu cerita di TikTok. Ada orang share lah tentang kisah yang berlaku pada diri dia di TikTok. Dan masa Kak Ia tengok tu, Kak Ia rasa macam best juga cerita ni tau. Macam salah dengar macam orang kata kelibat-kelibat, tapi kali ni real punya, nampak punya kan. So rasa macam tertarik untuk cerita sharekan dengan Makcik Production. Selalunya kan kalau nenek kebayan ni, yang kalau aku selalu dengar ni, waktu tu kalau nenek kebayan ni selalu kita relate dekat kampung-kampung. Ya, betul. Apa kata tak tidur lagi, nanti tahulah nenek kebayan datang. Itu apa yang aku tahulah tentang nenek kebayan ni. Selalu nenek-nenek kita suka takutkan pasal benda-benda macam tu kan. Nenek kebayan. Okey, kisah ni Kak Ia ambil daripada TikTok, macam Kak Ia cakap tadi, iaitu di TikTok John Malay. Okay. Kisah ni dia kata berkisahkan tentang nenek kebayan yang dah menempel, dia kata, dekat aku sejak dari aku form 4 lagi. Maksudnya dah ada dekat diri dia kan. Berdamping lah maksudnya. Dah ada dekat diri dia sejak dia form 4 lagi. Masa tu dia tak tahu pun ada. Aku tak tahu kewujudan nenek kebayan tu sehinggalah aku berumur 29 tahun. Form 4 umur apa? 16. Form 4 16. 9. Berapa belas? 13 13 tahun. Lama weh. Kira selama 13 tahun tu dia tak tahu yang nenek kebayan tu tengah ada dekat dia. Takkan dia tak ada alami apa-apa mimpi ya? Aku rasa mungkin dia ada, tapi dia macam ingat benda tu tak ada apa-apa. Okay. So masa tu aku dah nak kahwin. Dia kata semuanya bermula 2 minggu sebelum aku nak kahwin. Sebab aku nak kahwin dah, semua barang-barang bujang aku dah pindah pergi ke rumah yang aku dah sewa sebagai rumah perkahwinan aku nanti. So dekat rumah bujang yang aku tidur tu, dekat ruang tamu, sebab bilik aku dah tak ada kipas. Sebab apa? Sebab semua barang-barang dah letak dekat rumah baru untuk dijadikan rumah perkahwinan, sewa perkahwinan dia dan isteri dia nantilah. Oh, so dia ni adalah lelaki, ya, dia adalah lelaki. So satu malam tu aku ada mimpi yang aku keluar dari satu bilik dalam rumah. Tapi dalam mimpi tu bukan rumah aku. So dia tak tahulah tu rumah siapa. Tapi dalam mimpi tu adalah rumah dia kan. Lepas tu depan pintu bilik tu ada satu cermin panjang berbentuk segitiga tepat. Jadi aku nampaklah muka aku dari pantulan cermin tu. Pada masa yang sama, aku nampak pantulan dari cermin tu seorang perempuan tua yang berpakaian macam nenek dengan kain batik menutupi kepala berjalan ke arah ruang tamu rumah tu. Dekat ruang tamu tu ada sebuah keluarga yang aku tak kenal pun.
Ada ayah, ibu dan anak yang aku tak tahu jantina dia apa. Tapi perempuan tua tu macam tengah kacau tau family tu. Ibarat keluarga tu tengah diganggu oleh makhluk halus lah. So aku pun cuba untuk baca sesuatu, salah satu surah untuk selamatkan keluarga tu. Dan sambil tu aku jerit sambil baca ayat kursi. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim kan dengan nada yang kuat. So bila sempat aku habiskan ayat kursi tu, nenek kebayan tu datang serang aku dan aku pun terjaga dari mimpi tu. Tapi kira dia tak sempat habiskan surah ayat kursi tu. So masa dia terjaga dari mimpi, dia cek jam, masa tu dalam pukul 2:30 pagi. Masa tu keadaan berpeluh-peluh aku masa tu. Housemate aku keluar daripada bilik dia sebab dia dengar aku macam meracau-racau lah. Dia tanya, "Hang ni gila ke apa? Menggigau duk jerit-jerit." Dia kata macam tu. Masa tu aku diam je. So benda ni berlarutan lagi 2 malam berturut-turut. Maksudnya esok pun tau. So mimpi tetap mimpi yang sama. Plot yang sama dan keluarga yang sama. Dia cuba nak selamatkan dan tak sempat baca ayat kursi, kena serang dengan nenek kebayan tu berturut-turut. Cumanya aku tak kenal keluarga tu. Dan muka keluarga dan perempuan tua tu pun macam sama-sama ada dalam mimpi aku tu. Malah waktu aku terjaga dari mimpi-mimpi tu pun lebih kurang sama je, dalam jam 2:30 pagi juga. So aku dah mula rasa macam tak sedap hati. So tambah-tambah sebab aku kan nak kahwin dah. Jadi risaulah kot ada yang dengki ke apa kan orang nak hantar aku ni. So aku pun bagilah tahu mak aku. Mak aku pun risaulah bila dengar dan mak aku terus bagi tahu dekat pakcik aku. Pakcik aku ni dia pandai berubat benda-benda makhluk halus ni. So aku dengan mak aku pun pergilah jumpa pakcik aku ni kat rumah dia di Perak. Masa sampai rumah pakcik aku tu, dia cubalah nak tafsir mimpi yang aku dah ceritakan kat dia tu. Pada masa yang sama dia cakap ada nenek kebayan tengah mundar mandih dekat depan rumah dia sekarang ni. Dia kata sebelum dipanggil nenek kebayan tu masuk dalam rumah ni, dia kata cara nak buang nenek kebayan tu jawapannya ada dalam mimpi aku. So masa tu puaslah aku ni fikir dia tu. Apa jawapan dia? So then aku terfikir yang aku ada baca ayat kursi, kononnya nak jadi hero lah, nak selamatkan family dalam mimpi aku tu. Lepas tu pakcik aku tanya, Habis tak kau baca ayat tu? Lepas tu aku cakap lah, tak habis sebab nenek kebayan tu dah serang aku. Setiap kali mimpi tu betul-betul nenek kebayan tu serang aku. Memang aku tak sempat nak habis baca surah ayat kursi tu. Dan terjaga dari tidur. So pakcik aku cakap, itulah jawapannya. Lepas dah dapat cara nak buang nenek tu, pakcik aku panggil nenek tu masuk dalam badan anak lelaki dia. Anak lelaki pakcik dia ni lah. So anak lelaki dia pun, sebenarnya anak lelaki dia ni pun perawat juga. So aku rasa sebab tu lah kot dia berani nak bagi nenek kebayan tu masuk dalam badan anak dia kan. Tapi aku ni skeptikal sikit bab benda ni. Tapi aku layankan je. Bagi aku ada tahu setengah orang yang macam tak berapa percaya dengan ada benda macam ni kan. Tapi korang kena percaya, benda tu makhluk halus ni semua ada, semua wujud. So mulalah sesi interview pakcik aku dengan nenek yang ada masuk dalam badan anak dia ni. So nenek tu cakap, dia dah berkenan dekat aku sejak aku form 4 lagi. Masa tu dia umur 16 tahun lah. Asal dia sebenarnya adalah dari hutan bukit belakang sekolah aku. Selama ni dia bersembunyi je. Tapi bila aku nak kahwin, dia jadi mula risau dan plan nak gagalkan rumah tangga aku. Dan kalau aku ada anak, dia nak makan anak aku tu. Pakcik aku selama ni tak dapat nak detect kehadiran nenek kebayan ni dekat aku sebab bila aku balik Pening atau Perak, dia tak pernah ikut aku balik. Sebab dia duduk je dekat dalam bilik bujang sewa aku tu. Dia kata, nenek kebayan ni lah. So dia tak ikut balik sebab mak aku dan termasuk pakcik aku ni, diorang ni macam ada penjaga tau. Cuma penjaga tu bukanlah diorang dibela. Diorang tu macam benda tu macam suka rela, ikhlas nak menjaga pakcik dan mak aku sejak turun-temurun. Mak aku tak pernah terima benda-benda macam ni dari dulu lagi. So lepas dengar pengakuan nenek ni, aku pun terfikir yang housemate aku selalu cakap tau yang bila aku balik kampung,
Perak atau Pening tu, dia selalu dengar macam ada tapak kaki jalan dalam bilik aku. Maksudnya kat situ tempat bilik sewa dia kan, dia kata Nik Kebayan tu selalu stay dia kat situ kan. Duduk dalam bilik dia. Dia selalu dengar macam ada tapak kaki jalan dalam bilik aku. Macam dengar bunyi orang tarik kerusi lah, dengar bunyi orang duduk atas katil lah. Sebab tu bila aku balik kampung, housemate aku akan buka pintu bilik aku dan buka lampu, semua lampu bilik aku. Kami selalu melawak macam, ya ada valak dalam bilik aku tu, ada valak. Sebab dia orang ingat kan macam tak ada apa lah kan. So berbalik pada cerita asal tadi, pakcik aku tanya aku sama ada aku nak simpan Nenek Kebayan ni ke tidak. So aku cakap lah tak nak lah, dia kata macam tu kan. So jadi pakcik aku ni suruh aku baca ayat kursi sampai habis. Masa aku nak baca ayat kursi tu, dia dah jelim panas dah dekat aku masa tu. So aku pun bacalah ayat kursi tu, tapi aku stuck dekat ayat last. Aku baca lagi ayat kursi tu sekali lagi, tapi aku ibarat tak ingat langsung dah ayat last tu. Kira stuck juga, tak boleh baca sampai habis. Padahal ayat kursi tu ada ayat yang 100% aku ingat. Bila aku stuck baca 2-3 kali, nenek tu mula gelak besar sebab aku tak ingat ayat kursi sampai habis. Aku pun mulalah panik masa tu. So mak dengan pakcik aku dah mula marah dah dekat aku sebab yelah takkan kau tak boleh ingat nak baca ayat kursi. So aku cubalah bertenang dan aku berfikir. Lalu aku keluarkan telefon bimbit aku, pecing. Dan aku google ayat kursi. So masa tu aku baca ayat kursi dari telefon aku sampai habis. So dekat situ dia cakap, silap besar lah Nenek Kebayan tu. Kita ni hidup zaman IT lah. Dia ingat dia ganggu, dia buat kita tergagap. Dia terlupa kita ada benda ni. So lepas habis je aku baca ayat kursi tu, dia dah menangis meraung-raung dah Nenek Kebayan tu. Mengamuk-ngamuk, hempas pasu bunga kecil kat rumah pakcik aku tu. Pandai mengamuk dia. Tak. Pakcik aku pun tangkap kepala anak dia sebab kan dah Nenek Kebayan tu dalam badan anak dia kan. Dia tangkap kepala anak dia, terpak. Lepas tu dia baca apa yang sepatutnya dah. Lepas tu dia so dia buang benda tu ke Mekah, katanya lah, dia kata. So aku pun masa tu menggelupur sikit sebab rasa lelah, dia kata. Dah lah aku ni ada asma juga, memang tercari-carilah inhaler aku masa tu. So lepas aku sembuh je inhaler tu, baru aku macam tenang sikit. So pakcik aku cakap nenek tu dah tak ada dengan aku dah. Tapi lepas 2 tahun aku kahwin, nenek tu datang balik weh. Mana dia tipu lah weh. Aku macam tak tahulah aku sama dia hilang tu datang, tak tahulah kan. Lepas tu tapi dia kata nantilah aku cerita dalam hari lain apa kisah dia. Ada sambungan pula guys. Bermakna macam kita kata lah, benda tu akan sentiasa akan datang. Jangan percaya apa yang dia cakap. Kalau dia kata aku dah lari ke apa, jangan percaya. Cuma kita yang kena amalkan untuk pendinding diri supaya dia tak boleh nak masuk dalam badan kita dan mengganggu kita sekeluarga kan. So korang rasa macam mana? Seram tak? 13 tahun dia duduk, dia bersama-sama dengan Nenek Kebayan tu. Takkan dengan semudah tu saja Nenek Kebayan tu akan pergi, melainkan Nenek Kebayan tu mati kan. Patutnya hari tu pakcik dia kuatkan dia terus. Tak boleh percaya kata-kata syaitan ni. Okey keluar, pada tak. Aku takut kisah ni lepas 2 tahun tu dia ada anak ke, dia dah berjanji dia nak makan anak dia lah apa kan. Kan dia suka kat orang tu. Dia suka kat budak macam, lelaki ni. Macam apa, jin asyik apa? Jin apa? Asyik. Kan? Dia suka yang dia masuk kat badan orang ni sebab dia suka orang perempuan tu kan. Macam kau kan ada. Kau ajar lah. Ada dulu sekarang dah bersih. Nampak tak muka aku yang suci ni? So itu sajalah kisah tentang Nenek Kebayan. Tapi kalau korang nak tahu apa yang dikata cerita dia, nantilah kalau ada Kak Ia cerita lagi, okey? Selanjutnya apa yang Nenek Kebayan tu dah buat lepas 2 tahun. Tapi bukanlah lepas ni tau. Kalau dia dah upload, Kak Ia cari dulu. Nanti kalau ada kita share, okey? So itu sahajalah cerita tentang Nenek Kebayan episod kali ni. So kalau korang rasa cerita lebih kurang macam kita kisah korang, atau korang macam pelik ada benda pertanyaan korang nak tanya, sila komen down below. Dan Kak, kalau ada cerita-cerita lain selain daripada Makcik Production yang korang sendiri experience, ataupun korang punya saudara mara ataupun kawan-kawan ataupun tulat-tulat semua yang ada experience tentang
benda ni, boleh saja email kepada makcikproduction@gmail.com. dan jangan lupa like, share, komen. Subscribe dan jangan skip iklan. Okay, see you in the next video. Bye.